because saya akan share this class throughout. So saya basically saya akan share this class lah. Saya record lah untuk share this class info. Kalau siapa ada member yang saya tak dapat join, mungkin dia nak tengok kelas ni. Okay. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercakap dalam bahasa Melayu mostly, mungkin se-English. Basically mix around lah because kadang programming ni susah, dia banyak term English daripada banyak term Melayu. So as much as possible saya akan cakap bahasa Melayu. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Hasbullah Abu Bakar. Saya InsyaAllah hari ni kita akan go through asas SQL programming lah. So, a little bit about me. Sedikit tentang saya. Okay, so saya ada lebih kurang 12 tahun lah, plus untuk SQL dan database. So, throughout my career, saya banyak buat untuk DB and also in data engineering side lah. So, SQL ni macam mainan jugalah. It is almost like my day to day punya activity masa saya kerja. At the same time, I'm also orang yang suka menulis. So I have published two novels and fiction. And currently saya sering update dekat hasbullah.substack.com lah. So if you be interested to read about my fiction story or sometimes I buat technical writing, so this is the place lah I put it. So I really love technology as well as psychology, so human psychology, because saya percaya teknologi ni adalah berkembang sebab manusia lah. So banyak teknologi dicipta kerana psikologi manusia. So that's I would interested in that. Okay. So objektif kelas ni, jika saya terlalu cepat, sila maklumkan. Just interrupt lah kalau terlalu cepat. Kalau tak faham boleh tanya terus. So kita punya objektif kelas hari ni adalah untuk perkenalkan asas SQL. Second, saya akan tunjukkan contoh-contoh yang sering kita guna lah untuk SQL function, SQL programming and such lah. Okay. So kalau orang dalam data analysis atau dalam orang IT kan, dia data is the new oil lah. Maksudnya dulu minyak adalah something yang sangat berharga lah. Sekarang data lah sangat yang berharga lah. So, if kita boleh control narrative data ni, kita basically boleh ada kekayaan baru lah. Contohnya macam Facebook, Twitter, all the Google, dia tahu dia sangat berharga kerana dia tahu what is the human behaviour. So, kelas ni lebih kurang kepada, sebab kelas SQL kita banyak bermain dengan data. Maksudnya kita banyak berinteract dengan data. One of reason of SQL actually sebenarnya adalah untuk kita access data, macam mana kita nak manipulate data. So this is the keyword, data is new all. I mean, ini kita akan gunakan data untuk semualah urusan kita, and data adalah sangat berharga dah sekarang. Okay, next. Okay. Before kita explain the technical side, apa dia tu SQL? SQL is actually a structured query language. Dia digunakan untuk manipulation data manipulasi dan pemintaan struktur. Maksud dia boleh manipulate data, at the same time kita boleh structure, bina objek dalam relational database. Okay, bila kata relational database ni, siapa pernah dengar Oracle, MySQL, SQL Server and Postgres, IBM lah. Bila kita sebut database dia adalah sejenis teknologi yang kita gunakan untuk storing data. Kalau dulu kita macam old school, kita simpan data dalam file, paper and pen kind of style. Then kita ada digital file, contohnya macam docs, Excel, tu the next generation. Lepas tu generation seterusnya adalah lebih kepada relational database. Maksudnya data tu disimpan dalam bentuk virtual atau macam electronic side. So, and dia ada satu lagi jenis database which is non-relational database, no SQL. So dia structure dia different, tapi hari ni kita fokus kepada relational database lah. Which is kalau you guys tengok Oracle, MySQL Server and Postgres ni banyak digunakan oleh enterprise.
macam kebanyakan I would say enterprise such as macam banking, banking insurance, yang macam mana dia the first adopt technology, they are maintaining this technology as well lah. And saya rasa this is one of the language lah yang selalu dipakai lah untuk kita access database. Walaupun sebenarnya structure dia antara satu database dengan satu database lain adalah berbeza, tetapi konsep dia adalah sama. Cuma there is a few keyword akan bertukar lah, change, yang akan tentukan what kind of database here lah. But hari ni kita lebih fokus kepada MySQL. Sebab apa? Sebab MySQL is open source, which is in aka free lah. Saya pernah uruskan database MySQL around 200 database lah, 200 small database, and you tak payah ada license lah untuk manage the MySQL. So that's why kita akan approach this kepada MySQL, and maybe later you guys akan, kalau nak belajar dia macam benda free, benda boleh belajar senang. Okay, so apa benda ni SQL ni sebenarnya? Kat mana dia located? I mean, that is the question lah. Kita tahu macam, if you guys pernah buat programming, siapa nak buat programming kat sini? Faiz pernah buat programming? Time study dulu je lah. Lepas tu tapi tak pernah. Tak pernah pakai kan? Nanti Hijrah pun ada sikit. Lepas tu Hijrah ada. Hijrah ada kan? Sebab di E selalunya ada. Ada. Belajar je. Okay. Intan background apa? Okay. Econs. Economy. Ya, betul. Okay. It's an interesting part juga lah. So it's a good lah for you guys to learn about this thing, because it's not enough for you to know the domain. Maksudnya domain macam economy, EE and finance ke apa. At the same time you kena tahu apa benda, how the programming side, because once you know the programming side, basically you can do automation, a lot of automation. So you tak payah nak buat, contohnya example ni, bila kita explain SQL ni letak kat mana, kita tengok dekat sini, kita basically pengguna ni basically you guys lah, which is me. You akan tanya soalan, contohnya macam berapa jumlah pesanan today, hari ni berapakah jumlah pesanan. So selalunya kita akan hantar request ni sama ada dalam bentuk you click a button, dan benda tu akan hantar ke web application. Bila web application ni bila nak interact dengan DB atau database, dia akan interact dengan database. So bila database, contohnya kita pilih select all from table apa, kita akan return the data daripada database ke bawah apps dan kita hantar kepada pengguna. So basically SQL ni bermain kat sini lah, interaction between application logic dengan database logic, dengan data logic. Maksudnya dia bermain kat sini lah. So kita akan fokuskan dekat sini. If saya go to technical, let me know, because hari ni memang saya fokus untuk very basic, saya understand lah. So if you tak faham what apps tu apa, database ke apa benda ni, you just let me know, I boleh explain further lah. And because selalunya saya akan go fast because I know this thing. If you're not sure, you just let me know. Okay, this basically ni dekat mana dia dia berfungsi lah, di mana location dia. Okay, so bila kita cakap tentang SQL, dia ada dua jenis, which is DML, DDL. Okay, apa benda DML ni? Okay, DML ni Data Manipulation Language. Bila kita sebut Data Manipulation Language, dia macam kalau kita ada single row, kita boleh update, kita boleh delete, kita boleh insert data lah. Which is this, dia punya keyword, main keyword. Kalau DDL, dia ada create, drop and rename and alter. DDL ni lebih kepada creation of an object. Maksudnya kalau you nak create a new table, kalau you nak create a new trigger. Tapi untuk kelas kali ni saya tak fokus on this thing, because selalunya orang yang macam ni, orang yang akan sentuh DDL ni, dia adalah lebih kepada orang yang create application. So hari ni kita banyak fokus kepada DML sebab
DML adalah orang yang menggunakan data. So itulah fokus kita pada hari ini. Okay, so apa benda database objek ni? Biasa saya sebut database objek ni dia macam dia macam structure dalam database. Dia macam dia ada table, view, trigger, index. I mean, kalau nak explain akan detail, tapi throughout my lesson kita akan ada this information akan show you lah. But basically I akan fokus kepada table yang pertama. Yang table sahaja. View and trigger ni it's quite an advanced topic. Saya akan lebih fokus kepada table. Okay, bila kita sebut pasal table kan, dia macam kalau you go to the Excel, dia always ada column and kita ada row. Ini basic lah, basic Excel column and row. Bila kita sebut and kita akan susunkan data macam pelajar ID 001, Aminah, Argentina P, tarikh lahir bila. This is a row lah. Row standard macam Excel. Okay, dan kita akan main row and column. Sangat penting untuk kita faham the basic concept which is row and column. Row and column ni akan tentukan what kind of query yang kita nak buat. Okay. So, okay, yang ni adalah structure very basic structure of SQL statement lah. Okay, select ni keyword. Okay, select ni adalah column name. ID pelajar dan nama. Macam kita tengok tadi, ID pelajar dan nama. Okay. From ni keyword, pelajar ni adalah table name pelajar. And where is condition, maksudnya keadaan where jantina equal to L. Maksudnya dia nak cari pelajar yang berjantina lelaki. Okey. Saya akan tunjuk lagi. Jangan risau, nanti akan tunjuk demo yang lebih senang lah untuk kita faham. Okey. Okey. Now, okey, bila kita sebut Yang ni coding dia lah. yang ni adalah coding lah. Tak yang tak coding. Yang ni, kan? Oh. Ini adalah coding dia. Ini adalah coding dia. Okey. So kita apa ke relate column table ni dengan coding ni? This is an example lah. Maksud bila kita nak buat select, kita pilih column. Select apa? Ya, kita pilih select ID pelajar, select jantina ke, select tarikh lahir. So macam inilah. Sekarang kita nak select ID pelajar dan kita nama. So ia adalah bahagian column lah. Jadi column side. Bila kat sini apa yang kita nak select, condition adalah where. Maksudnya apa yang kita nak pilih, is adalah condition. Contohnya kat sini ya. Where jantina equal to L. So dia akan pilih data-data yang L sahaja, which is kat sini lah. Nanti dia akan return value Kamal, Ahmad, Wong, Rajesh. Okay. Mari kita tengok contohnya. Okay. Contoh satu. Okay ya. Cari pelajar-pelajar lelaki. Dia punya so-called apa yang kita nak cari, maklumat yang kita nak cari. Okay. So, saya cari pelajar-pelajar lelaki. Kita akan lihat kat sini. Okay. Ni adalah full table. Kita nak cari apa? Kita nak cari pelajar lelaki. Kita nak cari ID, nama dan jantina dan tarikh lahir. So, kita akan pilih ID pelajar, nama pelajar, jantina dan tarikh lahir. Oh, ada pen lah. Ambil pen lah, senang saya. Okay. So, kita akan cari ID pelajar, nama, which is yang ni adalah yang ini. Yang ini adalah yang ini. Oh. Yang ini adalah yang ini. Ini adalah ini. Tarikh pelajar. From table. Semua ni adalah table lah. Sebenarnya adalah table lah. Ini adalah sebuah table. Okay. So, where jantina adalah lelaki. So, bila kita run, ni adalah command dia. Bila kita run ni, kita akan dapat data yang hanya return yang L je lah. Which is lelaki ni lah. Oh, besar dapat. Okay, ni L kat sini. So, akan return lelaki sahaja. Okay, kita tengok the next one. The next one. Okay. Contoh kedua adalah cari pelajar yang mempunyai ID 003. Okay. The same data juga kita pilih, which is select ID pelajar, nama, jantina, tarikh lahir, from pelajar apa, from table apa. Tapi condition kita berubah. Tadi condition kita jantina. Sekarang condition
sekarang condition kita adalah nombor pelajar. Okey. So kita akan tengok. So ID pelajar 003. Jadi dalam kes ni 003 adalah billing lah. So kita punya condition. Sebenarnya kita boleh buat multiple condition lah. Nanti saya tunjuk multiple condition. Dan saya tunjuk lebih kurang pada satu condition sajalah. Satu jantina, ID pelajar. Okay, next contoh. Tunjukkan semua ID pelajar. So sekarang maklumat kita nak cari hanya ID pelajar. Maksudnya kita nak this column only. Kolom ni sahaja. So kita tak pilih lah banyak kolom-kolom tadi. Select, this is the keyword from table mana. Select kolom apa? From pelajar. Pelajar is table name lah. So you akan dapat only this part of data. If you buat select ID pelajar, koma jantina lah, jantina sini, you akan dapat yang ini dan yang ini. Okay, this is the part lah. I mean the information that you akan show. Okay. Okay, contoh 4. Sekarang kita dapatkan almost the same dengan sebelum ni. Tapi kita nak extra column, which is tunjukkan semua ID dan nama pelajar. So macam tadi lah, select apa. This is column kita nak cari ID pelajar dengan nama, which is this part and this part. Then you akan return ID pelajar dengan nama. Okay. Sepatutnya ikut contoh kelima lah sepatutnya. Okay. Tunjukkan semua ID, which is ID pelajar, nama dan tarikh lahir untuk pelajar perempuan. Okay. So kita akan dapat. Okay, sekarang kita nak dapat ID, nama. Okay, this part. And this part. Sebab kita punya column selection kan. Lepas tu kita nak jantina adalah perempuan. So dalam list ni dua ni je lah. Satu Aminah. And this one. Sorry for the bad drawing. Tak biasa dengan mouse lukis-lukis ni. Okay. So kita dapat lah Aminah dengan Liling. So result yang kita akan return adalah Aminah dan mana mouse? Okay, dan Liling. Okay, next. Okay, jom kita pergi lebih senang kalau kita tunjuk demo lah. Okay, let me show you the demo side. Oh, sorry. Okay. Nampak tak? Nampak tak yang nampak tak? Hijrah nampak tak? Nampak. Okay. Macam tadi ya. Okay. Sekarang kita guna database TRDF lah. If you nanti kalau you nak play around with the sample, you boleh install lah MySQL Workbench ni lah. Okay. So this is the Ni free ya SQL ni? MySQL Workbench ni free. Semua ajari semua yang free. Senang, tak payah nak bayar-bayar, free. Okay. So this is table. Okay, nampak ID pelajar, nama, jantina. Jadi okay, kalau yang kita DDL tu, ni adalah contoh DDL lah. Ni kita nak create table pelajar. Okay. Lepas kita create, kita kena insert. Katalah saya buat satu lagi senang contoh. Nak bagi contoh yang senang ya. Okay, create ID pelajar. Saya panggil class 2021. Okay, so jom create ya. So saya select table ni dulu. So then saya create a table. Kita tengok kat sebelah sini. So dekat sekarang table apa ada? Pelajar ada. Tulis pelajar. Pelajar. Tapi pelajar 2012 tak ada kan? Kita create. Okay. 2021 sorry. So kita dah run. Kita akan refresh. Tak nampak. Kita create pelajar. Kalau kita tengok structure dia. Kolom dia ni
ID pelajar, nama pelajar, jantina and tarikh lahir lah. Okey. Lepas tu kita insert data. Kita insert data kat sini. Jangan risau, kod-kod ni saya akan sharekan GitHub. You guys boleh boleh download lah and play around. Later we share the GitHub lah. Okay. So kita akan run. Kita select semua ni, kita just run this one. Okay. So data kita, sepatutnya tunjuk a before and after. Terlambat. Okay. Ni, klik sini. Nampak tak? Data tu. Maksudnya data yang kita masukkan tadi berada dalam table. Column and row and column lah. Sama, almost the same lah data dia. Okay. Okay, mari kita tengok. Okay. Cari pelajar perempuan. So, jantina equal to P. So, saya tunjuk. So, this is basically the answer lah. Let's play around. Select ID pelajar, nama, kata-katalah. Lepas tu daripada name, nama, from ni daripada table apa? Tadi yang table yang baru kita create tadi. Table pelajar. Where? Okay. Sekarang kita dah ada. Kita nak cari perempuan kan? Perempuan is P. Jantina is equal to P. So kita akan buat jantina equal to P. Okay. Sebabkan dia adalah string, kita akan buat yang ni lah. Kita akan buat single quote. So kita bila create ni, kita akan return nama pelajar dan tapi kalau kita nak contohnya, kita nak tambah lagi, kita nak tengok, kita nak tahu kita nak tahu tarikh lahir juga. So kita run balik command ni. Kita dapat tarikh lahir. Katalah kita tak nak ID pelajar. Kita just remove je column ni. And kita boleh run macam biasa. So bila kita selection of column ni adalah berdasarkan apa yang kita perlukan. Kalau saya sebagai database administrator dulu, kita tak boleh nak sometimes kita tak galakkan orang guna command macam ni. Select all ni, kita panggil select star. Select star, dia akan ambil semua data dalam database, semua column data database. If you see from here, right? Saya tak specify pun ID pelajar, nama, tarikh. Tapi dia tahu bila kita buat all ni, basically dia akan ambil the same structure column as database kita. Contohnya macam tadi lah. Macam ni ID pelajar, nama, jantina. So you akan dapat lah kat sini. You boleh guna star. Tapi kita tak galakkan lah untuk bila kita design SQL atau apa-apa ni, kita tak galakkan guna star. Because kalau table yang ada 4 column ni, no problem lah. Selalunya a table design kadang-kadang ada 10, 12. Dia akan jadi performance issue. So kita lebih fokus kepada column, kita hanya extract data yang kita perlukan sahaja. Bukan semua data. Tapi kalau kita nak play around dia, kita boleh lah untuk data table-table yang kecil. Sebab saya selalu handle table dekat millions of row. Column pun nak dekat 20. Macam it's not advisable lah untuk you tak specified column name dekat sini. Okay, next. Kita nak pelajar yang ada ID 004. Kan? Kita akan buat, kata kita tukar sikit. Same thing, select ID pelajar. Nama dia. Kata nama dia. From table apa? Pelajar. Kita pelajar. This one. Where? ID pelajar. Katakanlah kita nak tukar sikit. Pelajar. Hmm. 0005. Okay. Dapat wrong. Tapi kalau kita pilih something yang condition tu tak di-match, contohnya kalau kita tengok tadi,
Kalau kita pilih ID pelajar semua ni kan, dia macam berkosong-kosong. Katalah kita ada ID pelajar, kita main hentam je. Kata kita ada ID pelajar 9. So dia tak akan return any value lah. So kosong lah. So dia hanya cari data yang wujud saja dalam database tu. So tu condition lah. Tu condition kita main lah. Okay, sekarang kita tengok ni kita buat something yang ada 2 condition. Okay, kalau kita tengok, mari kita tengok data ni asal balik dan kita set condition dia. So kita pilih semua. So saya pilih semua data sini. Sorry, tak ada. Okay. Sekarang kita nak set 2 condition. Condition kita adalah apa? Kat sini. Okay, condition yang pertama adalah maklumat standard, maklumat pelajar. Kita nak cari maklumat pelajar. Apa condition pertama kita? Condition pertama kita adalah lahir selepas selepas atau pada 1st Jan to 1997. Okay. Dan condition kedua kita adalah kita nak cari pelajar perempuan lah, kata perempuan. Okay, so macam biasalah kita akan select sama lah. Okay, this is sama, kita maintain the same thing. Kelas 2012 tadi saya save properly saja. Save as okay. So kita akan dapat ni dan kita nak okay, ni condition pertama kita. Condition pertama kita lahir selepas 1 Jan. So tarikh lahir lebih besar atau pada, atau lebih besar atau okay, bigger or equal to 1st Jan. So 1997, sorry, 1st Jan. Okay, kalau kita buat macam ni, the first kita tengok apa jadi. Okay, kita dapat 2 orang, which is Kamal and Ling, which is lahir selepas 1st Jan atau pada 1st Jan. So sekarang kita nak condition kedua kita adalah N pelajar perempuan. So jantina akan jadi P. So sepatutnya kita dapat Liling sahaja kat sini. Okay, betul. Liling sahaja. Okay, next one. Itulah basic untuk normal SQL. So ada soalan tak? Lepas ni ada lagi sambungan dia. Sebab soalan nak stop sekejap. Nak tanya apa. Setakat ni dapat tak apa yang ni nak faham? Anyone? Ya, maksimum kita boleh pilih 2 saja ke 3, 4 boleh? Oh, banyak. Sebanyak mana pun boleh. Okay. So contohkan dia cakap where tarikh lahir, lepas tu N jantina. So kalau kita nak tambah lagi, kena buat N jugalah bawah. N lah. Yang ni. Okay. Kita nak buat N. Ataupun, N ni kalau kita kata pernah pakai logic kan. Pernah pakai logical operator. Pernah pakai kan? Dia macam, kalau engineering tu macam true and true equal to true. Pernah pakai tak? True and false equal to false. Pernah tak pakai ni? Dia macam logical operator. Hijrah pernah tak? Hijrah pernah?
Tak benar. Tak benar. Okey. Eh, dia macam ni bila kita buat condition macam ni kita akan tengok dia akan cari maklumat siapa yang ada tarikh lahir lebih daripada 1997 dan jantina. So jantina dua condition ni mesti dipenuhi. Baru data tu betul. Kalau saya buat contohnya, okey. Kalau saya buat tarikh pelajar lebih 1997 or saya buat tu ya. Atau atau jantina adalah perempuan. So kita akan tahu dia bukan liling sahaja. Semua pelajar yang kita tengok dia pelajar atau pelajar perempuan, which is Aminah perempuan tapi tarikh dia 1996. Kalau liling perempuan 97, which is liling meet both condition lah, which is dia lahir selepas 1997 dan jantina dia adalah perempuan. Tapi Kamal dia bukan perempuan, tapi dia meet salah satu condition, which is lebih 1997. Tu cara, itulah dia punya guna where clause dia kat sini. Okay, dapat? Okay, dapat. Okay. Go next. Saya akan pergi ke chapter yang lebih a little bit advanced ke depan sikit. Okay. Demo 1 selesai. Kita akan sentuh group by. Okay, group by ni sesuai kalau kita nak buat analysis. Tadi kita tengok data based on row kan. Satu row kan. Group by ni dia lebih kepada kita nak groupkan data tu sendiri. Okay, mari kita tengok. Kita gunakan group by ni untuk buat rumusan pada sekumpulan row. Nak explain dia susah sikit. Saya tunjuk sampel. Group by dia tak wajib dalam select statement macam tadi. Tadi select statement basic kita tak pakai group by pun. Tapi kalau kita nak buat analisis data, contohnya few hundred or more than few hundred kan. You takkanlah nak kira satu row kan. Tu jadi susah lah. So group by ni akan facilitate you untuk buat summarization of select statement tu. Okay, contohnya. Okay, kita go back to the basic standard punya structure. Okay, kita ada select statement. Okay, standard. Cawangan, standard. Ni kat kolom kita nak. Okay. From jualan pun standard. Macam tadi kan. Tapi kita ada new keyword which is group by and having. Okay. And kita ada satu lagi keyword which is AVG. AVG ni is actually average. Okay. Apa yang kita masukkan dengan seluruh benda ni adalah cari select cawangan yang mempunyai jumlah jualan. Ni S purata ni actually kita rename lah nama dia. Kalau tak kita akan dapat blank column ni. Saya tunjuk data. Group by cawangan. Okay, group by cawangan dia adalah berkaitan dengan yang ni. Having average, maksudnya having mempunyai average jualan lebih daripada 10,000. Okay. Dia nampak macam pening sikit kan. Tapi kita tunggu sampel. Bila tunjuk sampel tu lebih senang untuk dia faham lah. Okay. Okay. Sebelum saya dig further dalam average atau dalam group by function, group by, kita kena tahu a basic general of aggregate function. Aggregate function ni macam this example of aggregate function lah. Count, you akan nak tahu berapa banyak row. Average, you nak tahu average value. Sum, you nak jumlahkan value. Kalau max, you akan cari maximum data. Minimum, kalau min adalah minimum data lah, minimum value. Okay. Okay, ni adalah contoh struktur jualan, table jualan. Okay. So kita ada agent 001, 002. Okay, nama macam tadilah. Saya nak jimat masa, saya buat benda tadi. Saya just maintain the same thing, 006. Nama pun sama. Tapi kita ada cawangan, Kedah, KL. Okay. Now kita ada satu kolom seterusnya adalah jualan. Ni berapa banyak lah dia jual sepanjang dia bekerja lah. Katalah ni syarikat saya ni. Sepanjang dia bekerja dengan syarikat saya. Okay. So sekarang kita contoh, kalau nak contoh yang pertama adalah, kita tengok
cari jumlah ejen yang berdasarkan cawangan. Okey, kita ada jumlah ejen adalah keyword penting kita. Berdasarkan cawangan adalah okey, jumlah ejen ni kalau kita fikir adalah count. Bila kita nak tahu berapa banyak ejen yang kita ada, dan cawangan adalah summarization kita based on apa, aggregate kita based on apa. Okey, contohnya kat sini ya. Okey. Sekarang okey, kalau kita nak mudahkan, sekarang kita nak aggregate by cawangan. Okey, kita ada berapa cawangan kat sini? Kita ada 2 lah, Kedah and KL. So kat sinilah. Okey. Sekarang kita nak kira ejen. Okey, manually kita kira lah. Okey, Kedah ada 2 ejen. KL ada 4 ejen. Okay. Kalau data banyak ni, which is 6 row, simple. Kita boleh kira by, tengok pun kita tahulah. Kita boleh kira 1, 2, 3, 4. Tapi imagine that, if this row ada lebih kurang 1000, 10,000. Manual calculation ni not advisable lah sebenarnya. Akan prone to error. So, okay. Bila kita tengok soalan contoh pertama, okay. Select, kita standard lah. Select ni apa kita nak pilih? Oh, kita nak pilih cawangan. Lepas tu kita nak cari, kita punya sekarang kita nak cari jumlah ejen. Ni lah aggregate function kita nak jumlah. Jumlah, kalau kita tengok sebelum tadi. So, ni adalah count. Kita nak hitung jumlah row. Maksudnya dalam table ni kita nak berapa row ni indicator berapa ejen yang kita ada. So, kita akan count star. Kita boleh juga count agent ID. Sampai saya prefer count star. Okay, S ni S nama je lah. Nama lain sebenarnya. From table jualan. Jualan adalah table kita. Group by. Di group dengan cawangan. Okay. Cawangan lah, which is cawangan Kedah. Kedah ke KL lah. Okay. Okey, seterusnya. Okey, sekarang kita nak tengok. So, ada gangguan technical. Okey, sekejap. Okey. Saya repeat balik. So okey. Sorry. Ni contoh yang pertama. Ni contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kita nak cari jumlah jualan ejen berdasarkan cawangan. Kita maintain the same thing lah, basically. So, kita nak cari jumlah jualan. Okey, jumlah jualan akan refer kepada yang ni. Dan kita nak berdasarkan cawangan, which is kat sini lah. Okey. So, kita akan ambil value ni. So, kita nak jumlahkan jualan dia. So, kita dapat ni adalah hasil dia. Kalau kita tengok kepada statement dia, select cawangan apa yang kita nak. Sekarang function yang kita pakai adalah jumlah jualan. From jualan, table jualan, dan kita akan group by cawangan. Okey, Ijah ada apa-apa ke? Tak ada. Okey. Oh, kira agent ni maksudnya kita create table baru lah. Kita create table baru lah. Oh, tak. Bukan table, column. Tak. Kita tak create column baru pun. The same table lah, Mak. Kalau Ijah tengok lah. Agent ID, nama cawangan 5. 6 row kan. The same ni. Cuma kita punya analisis sekarang kita nak fokus kepada jumlah jualan. Kita baca kolom ni. Tapi kalau tadi kita nak cari jumlah agent, which is agent apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau jumlah agent kita akan pakai count. Nampak tak? And kalau jumlah jualan Slide tu macam tak bergerak pun. Sorry? Slide tu macam bergerak. Ni 1. Nampak tak? Ni 1. mana tak tahu. Ni 2. Dia ni orang punya kot. Ni. So jualan dia adalah sebuah jualan ni lah. So kita dapat kita akan sumkan Kedah ni kan. Aminah ni 50,000 campur dengan Liling 100. So 50,000 100.
Kalau Kamal 10,000 campur 5,000 campur 5 campur 10. So kan 15,105. Okey. Ini adalah ini adalah query dia lah. Kita pakai. Okay, mungkin tak berapa jelas lah. Nanti saya tunjuk dengan demo dia akan lebih jelas sebenarnya. Okay, the next one. The same concept. Sekarang kita nak cari purata. Purata adalah keyword apa kita pakai kalau purata? Kita akan keyword. Kita akan average. Kita punya keyword. So banyak kalau group by ni lebih dia banyak kita lebih kepada macam apa yang kita nak measure. Tu je lah. And sebabkan saya pilih cawangan ni sebab it's a simple one lah. Tapi later kita akan go deeper in the demo side. So tadi kita nak kira jumlah jualan kan. So sekarang kita pakai average. So dengan ni sistem automatically tahu macam mana contohnya. Dia tak payah specify pun berapa banyak column yang kedah ada. Sistem akan tahu when you specify average jualan, dia akan dapatkan 5, contohnya kedah 50,000 campur 10 dengan 100. Dia akan bahagi sebabkan kedah hanya ada 2 ejen je. So dia akan bagi 50,000 bahagi 100 jadi 25,050. Dia akan automatically calculate for you lah. You tak payah nak pening-pening berapa row yang so dengan built-in function ni dia macam help us to buat summarization of data dengan lebih simple lagi. Okay, next. Okay. Tadi kita punya data, kita memang group saja. So kita tak letak condition pun. Kali ni kita akan letak condition. Okay. Soalan dia sekarang, contoh yang keempat adalah cari purata jualan ejen berdasarkan cawangan melebihi 10,000. Okay. So kita akan buat the same thing. Select cawangan, average, kita nak cari sebab kita nak cari purata. S ni is basically name lah. Daripada table mana jualan. Tadi kita dah group by cawangan kan, which is cawangan Kedah dan KL. So sekarang condition kita adalah having mempunyai average jualan lebih pada 10,000. So the only, kalau kita tengok tadi antara Kedah dengan KL, Kedah lah yang ada jualan lebih pada 10,000. So Kedah sahaja akan muncul dalam kita punya result. Okay, next. Okay, kita go ke demo nombor tu lah. Siap lah. Okay, demo nombor tu. Macam tadi saya tunjuk jualan, the same concept, table jualan. Ni data yang saya masukkan. Okay, ni table kita lah tadi. Table kita. Table kita. Tak nampak kot. Ini adalah table kita. Liling, Aminah, Kamal, Liling, Ahmad, Wong, Rajesh. Macam tadi. Sama dengan Excel kita. Okay. Soalan dia. Soalan yang pertama. Contoh yang pertama. Sekarang kita nak tunjuk cara query lah. Okay. Contoh pertama. Select cawangan. Which is cawangan kita. Count. Okay. Benda ni sama je. Sama je tadi. So kalau kita run benda ni, kita akan dapat. So kita akan dapat Kedah adalah cawangan yang kita tadi. Ada 2 cawangan je kan tadi. Kedah dengan KL. Ejen ada 2, 4. Betul ke? Bagi tengok. Tengok balik. So kita Kedah ada 2 ejen. KL ada 4 ejen. Okay. Soalan kedua. Kita nak pilih cawangan. Save sekejap ya. Okay. So kita nak pilih cawangan sum as jumlah jualan. So kita dapat dia akan sumkan value tu.
kita boleh je tukar. Contoh, oh saya nak tahu uh, maksimum maksimum jualan berdasarkan cawangan. Kita boleh tukar je max. Oh, okey, kalau kita tengok tadi, maksimum kalau sekarang kita tengok kita ada Kedah 10,50,000, KL 10,000. Kita tengok betul ke? Contohnya kat Kedah paling tinggi jualan adalah 50,000. Kalau KL paling tinggi jualan adalah 10,000. Kita boleh juga tukar min. Jualan minimum pada setiap cawangan. Kita boleh tengok. KL paling rendah 5. Kedah 10. And dia tak semestinya kita nak satu group function je. Kita pun boleh buat contoh. Saya nak tengok min and max jualan pada setiap cawangan. So nampak, kat Kedah minimum jualan adalah 100, maksimum dia adalah 50,000. KL 5, maksimum jualan dia adalah 10,000. So dia tak semestinya satu kolom saja data kita nak, tapi kita boleh buat macam summarization of banyak condition, mean, max, average berdasarkan apa? Cawangan. Okay, same thing. Average jualan. Soalan. Ya, sure. Faiz. Yang S tu macam kan contoh, dia tak semestinya kita bubuh lah kan? S ni tak semestinya. Kalau kita tak bubuh, contoh kita buat. Kalau kita buat kan, kita akan tengok kolom dia macam ni lah. Alright. Tapi kita boleh je buat kat sini S. Okay, faham. Jualan. Kita boleh tambah sini. So, itu nama yang S ni selalu nama-nama yang kalau sebagai saya programmer, saya nak tahu apa benda ni. Kita boleh kita boleh tulis nama minimum jualan. Kita memang kita punya name lah sendiri, tak ada masalah. Kita boleh buat suka hati kita lah name dia. Okay, next. Okay, same thing. Saya tak repeat lah. The same thing apply up there. So, okay, sekarang kita ada yang menarik kita keyword having. Okay. Cari purata jualan berdasarkan cawangan melebihi 5,000. Okay. Saya nak cari jualan, average jualan melebihi 5,000. So, sama. Okay. Kita akan run. So, dalam pintu persenarai, Kedah je lah yang ada yang lebih 5,000. Sebab kalau kita tengok tadi average jualan tadi kan. KL tak sampai lah 3,000 lebih je. Tapi Kedah lebih pada 5,000. So kita akan dapat ni. Kalau you remember, having ni dia lebih kurang macam where condition tadi. Dalam yang first part of the session, where ni adalah having dia punya having ni adalah dia perangai dia lebih kurang macam where condition. Dia meletakkan condition kepada data yang kita nak return tu. Kalau kita buat macam ni, okay, return all the average jualan. Kalau kita sampai takat ni je lah, dia akan return semua. Tapi bila kita add condition, okay, saya nak cari jualan yang melebihi 5,000. Kalau dalam data ni, kita akan tahu memang Kedah sahaja yang ada purata jualan lebih 5,000. So bila kita run termasuk sekali dengan having average ni, kita akan dapat 25,050 ringgit lah. So Kedah sahaja mempunyai average jualan lebih daripada 5,000. Okay, itu contoh dia. Okay. So sekarang kita boleh, bila saya kata dia lebih perangai dia almost the same with the having condition, tapi tak bermakna kita tak boleh guna condition where dekat sini. Contohnya kita nak pakai where. Okay, kita ambil, nak senang, kita ambil balik contoh jualan ni. Kita ambil kat sini
Sekejap tengok data balik just untuk refresh kita punya memory. Okay. So Willy Ahmad, okay, katakanlah kita nak cari, kita kata yang less than 100 atau less ni macam kita kata not an active agent lah. Kita kata macam agent ni tak aktif lah, jual pun sikit lah. Kita kata kita set condition. Kita kata jualan mesti lebih daripada 100. Kalau kita buat macam ni, kita akan dapat tengok lah. Jualan mesti lebih daripada 100. So kita akan dapat Aminah, Kamal dan Ahmad. Kita assume ni memang power agent lah. Maksudnya dia memang jual lebih dari 100 lah. Okay. So bila kita set condition ni, saya tunjuk kalau kita ada, kalau tak ada where jualan 100, berapa kita punya sum jualan, kita tengok. Oh sorry. Kita buang. Yang asterisk ni comment lah. Comment ni macam you macam cakap dekat sistem, saya tak nak pakai benda ni dulu. Tunggu sekejap. Macam tu lah. Okay, you akan dapat 5, you akan dapat Kedah 50,000, 50,000, 100, KL dapat 15,000, 100. Sebab dia ambil semua data kan. Tapi kalau dalam kes ni, kalau you buat where jualan 100, maksudnya ada sebahagian daripada jualan tu tidak akan dimasukkan untuk kita punya group buy. Nampak? Dia jadi 5,000. Dia jadi 5,000. Okay. Dia jadi berbeza lah. Sebab dia bila kita buat SQL ni, dia ada few condition lah. Where ni, where lebih utama daripada group by. Maksudnya dia akan handle where dulu, baru you boleh group bykan data dia. Lepas tu group by lebih penting daripada having keyword lah. So bila group by, baru you group. Bila you group, then you baru boleh filter hasil group tu lah. Dia lebih kurang macam ni ya. Sekarang you ada contoh kita ambil jualan ni kan. Katakanlah sekarang you ada semua ni. Okay, kita nak buat where jualan lebih daripada 100. So siapa yang tak 100, keluarlah. Sorry lah, memang keluar daripada senarai lah. Okay, bila kat sini, sampai dekat sini kan, where jualan 100. Kemudian you group by, you akan groupkan value dia. So sebab kita group by cawangan, so kita akan dapat the next structure adalah Kedah jadi 50,000, KL jadi 15,000. Okay, the next phase bila tahap sini. Tapi bila you ada lagi the next condition, maksudnya bila you having ni, you macam setkan satu condition kepada the next version of data tu, then you akan satu lagi, you akan kata okay, sekarang nak cari lebih daripada 1,000 ke 5,000. Sorry. Let me check back. So average more than 5,000 ni, you average kan. So sekarang you akan dapat 25,000. Sorry, the next version actually 25,000. Sebab kita pakai average. Sorry. And sepatutnya saya nak make sure data is correct. Okay, the next version of the data is actually minta maaf. Sorry.
Okay, kita lebih okay, the next version of data adalah yang ni. Okay, the next version of data adalah yang ni. Tapi you akan buat having jualan more than 5,000. Maksudnya you akan dapat siapa yang lebih daripada 5,000. Which in our case betul lah ni. Dia akan return dua-dua lah. Tapi kalau kita kata lebih daripada 17,000 lah. 17,000 which is kita nak exclude KL lah kata kita akan dapat the next version of data adalah kita akan dapat Kedah saja sebab kita dah filter. So yang ni di filter sebab where, yang ni some sort of kita dah buat summarization dia sebab group by. Lepas tu kita filter again by having guna keyword having. So you dapat multiple version of data. Kalau you design DB, this is how the transformation of data happen lah actually. Okay, tu sahaja untuk group by. Do you have any question kat sini ya? Ada tak soalan? Faiz, Intan, any question? Hijrah? Contoh kan, kalau kita ada banyak data kan, so kita kena key in macam table yang first tu kita kena key in satu-satu lah. Kan kita boleh import dari Excel ke? Boleh. Kita boleh import dari Excel. Oh. Yang ni contoh sebab kita nak buat sampel lah. Kita memang boleh import dari Excel. So sekarang kalau MySQL contohnya, saya rasa kita boleh import ni contohnya. Tak boleh ni. Dia ada command lain lah. Dia boleh import lah. Tapi selalunya kalau kita design application, selalunya data-data ni memang dah ada dah. Dia automatically pump in by system. Contohnya macamnya punch card lah contohnya. Contoh sistem punch card. Bila you thumbprint je, sistem akan masukkan, dia akan buat satu statement insert dalam table tu. Insert into punch card. Bila you masuk, siapa masuk? You kata dapat 001 Faiz. Faiz, pukul berapa you masuk? Tu you pipe in lah. Lepas tu kata check in bila? Dia akan automatically insert lah. So benda tu boleh di pump in manually if you macam ada data dari Excel, ataupun benda ni automatically generated lah bila you benda table ni integrated dengan sistem sendiri. Okay, got it? Boleh tak? Faham lah? Okay, faham. Okay, itu adalah basic group by. Okay, if tak ada question, I go to the next one. I think this is the last one kot. Let me check. Demo 2. I think I have another one. Okay, the last one is I say I akan sentuh tentang function. Okay, function kita panggil built-in function dalam MySQL. Built-in function ni kita buat untuk buat senang buat analysis atau kita nak manipulate data dengan lebih mudah. Selalunya function ni sebab apa MySQL atau MySQL ni ada, database ni ada. Sebab memang orang selalu pakai function ni. So daripada orang manually create function ni dan dalam database, MySQL kata let me provide the function to you guys. You just use it. I think before that I do few sample function yang I think you quite familiar. Dia okay, function kita ada macam-macam. Kita ada string function. Dan ni kita memang manipulate string. Kita ada math function yang macam tadi. Average, max, min, sum, count. That is math function. Kita ada date function. Date function bermain dengan date. Berapa hari beza antara hari ni dengan hari tu. Itulah math function. Advanced function ni lebih kepada banyak ke management of database sendirilah. Tapi I will not touch that lah. Itu banyak kepada siapa budak-budak database, dia akan banyak advanced function lah. Tapi kalau you nak buat data analysis atau manipulation of data, you boleh pakai these three main function lah. String, math and date. Okay, next. So ni adalah sample string function.
ASCII, macam-macam lah dalam ni. Kalau ni L-case, you nak lower, you nak jadikan semua string you jadi lower case. Yang ni, and kalau uppercase, you nak semua string you jadi uppercase. Apa lagi, you nak replace value dalam string, banyak lah. Tapi I will show you some of the function yang sering dipakai lah sebenarnya. Okay, next. Sekejap ya. Oh, cuma Izzah terkeluar sekejap tadi. Okay. Okay, next. Kita ada math function. Macam tadi lah, yang biasa tadi kan. Min, max, sum. Apa lagi tadi? Tadi count. Masih average, mana average? Oh, average, AVG. Okay. Ni function yang kita pakai tadi lah. Okay, kita ada date function. Date function ni banyak kita main dengan date lah. Maksudnya kita nak tahu perbezaan antara 2 hari. Bila hari, perbezaan antara 2 hari kita pakai date diff. Kita nak tahu kalau kita bagi satu tarikh, kita nak tahu hari dia apa, bulan dia apa, year dia apa, week dia apa pun boleh juga. Okay, I will show you the sample lah, senang. Ni lah advanced function lah. Advanced function ni banyak digunakan kalau you nak, selalunya management of database lah. You nak tahu, current user ni apa. If null ni conditional punya function. I think saya tak touch nanti. I will not touch this. Okay, if you nak more information, boleh pergi ke laman web techonthenet.com. MySQL function. Ni banyaklah function-function within the sample of macam mana kita nak pakai function tu sendiri. Okay. So function simple. Macam sama, select adalah keyword yang standard kita. From ni adalah daripada database mana. Okay, ni adalah nama function. Kalau kita pernah tengok sebelum ni, kita pakai AVG. Sum ke apa ke. Okay, kat sini. Ini adalah kolom yang you akan paskan. Maksudnya you akan, kalau you nak tahu jualan, you akan paskan jualan kolom lah. Kalau you nak tahu apa-apa yang related information, you akan lepaskan the value kat sini. Dia boleh jadi satu atau banyak lah. Dia boleh jadi satu atau banyak. Next. Okay. Basic saya ulang benda yang sama. Agent, name, cawangan, jualan. So kita akan pergi ke demo 3. I think this is my last one. I think last part untuk kita tengok kali ni. Untuk hari ni. Okay. So, okay, kita ada macam kita benda ni simple lah . Tadi dah tunjuk tadi sample-sample tadi, average, sample, sum, jualan. Nanti saya pun nak sentuh pun tak. It's the same thing lah. Kalau mode ni, nanti saya share link lah apa yang saya pernah buat tutorial sebelum ni. About mathematics, math function ni, I think saya dah tunjuk banyak sebelum ni. Apa kita go kepada function yang lebih menarik contohnya. Okay. Kita nak tengok char length. Contohnya, let's go here. Jualan. Kita ada Aminah, Kamal, Liling, Ahmad, Wong and Rajesh. Char length, kita nak tahu berapa banyak karakter yang ada pada setiap ni. Kalau kira satu-satu sakit lah kan. 1, 2, 3, 4. Okay, ada Aminah dan 6. Which is take time lah. Kalau kita run benda ni. Nama apa? Character length. Function yang kita nak. Sekarang kita nak character length. Kolom mana? Kolom nama. So, kita akan kira. So, dia akan automatically create berapa banyak characters. Space pun akan diconsider sebagai satu karakter. Macam Liling ni kan. Li 2, space 3, link ni 4. 3 tambah 4, 7. Dia akan still consider as character. Kat mana orang pakai length ni ya? Length ni orang pakai
kalau dia nak contohnya uh, nak limitkan, macam contohnya ada setengah nama orang tu macam sampai 50 characters kan, banyak tu kan. Kita boleh limitkan. Kita boleh limitkan karakter ni. Okey. Kita boleh limitkan karakter ni. So kita dapatlah berapa length tu. Okey, concat pula. Concat ni kita gunakan untuk gabungkan dua string. Kalau contoh yang ni, kita nak gabungkan tag on the net.com. So kalau kita run ni, basically gabung sekali lah. Contoh nama saya Hasbullah, saya nak gabungkan dengan Abu Bakar. So saya just concat ni. So kalau saya tambah Hasbullah, Abu Bakar, okay, tak tambah Ali. So saya akan tambah lagi lah Abu Bakar bin Ali. So kita akan concatkan dia apa benda tu. Okay, kalau uppercase, okay, uppercase and lowercase lah. Kalau lowercase, kita nak kecilkan semua perkataan string tu sendiri. Okay, sekarang ada T huruf besar kan, N huruf besar, tapi dia akan dia akan macam huruf kecilkan semua ni lah. Okay, kalau uppercase, tak ada uppercase. Kalau uppercase, kita akan besarkan semua huruf dalam ni. Dekat mana kita guna benda ni? Kalau kita nak buat data cleansing. Contohnya saya nak tahu contohnya kita nak buat data cleansing, okay, nak tukar semua nama atau alamat jadi huruf besar untuk mudahkan carian atau dan sebagainya lah. Tu untuk kita buat. Kenapa kita buat upper atau lowercase. Okay, substring. Substring is quite menarik. Sebab substring, kita nak dapatkan kita nak dapatkan contohnya, saya bagi contohnya. Kalau saya tunjuk sampel, kita nak dapatkan nombor dari start daripada 5 dan seterusnya. Okay, tag no ni 1, 2, 3, 4, 5. Kosong. On the net ni, kita akan removekan all the characters selepas itu. So kalau macam nama tadi kan, kita just ambil karakter yang ketiga, Aminah tu kan, Ina. So Ina 1, 2, 3. Kamal, KAMMAL adalah 3 dan seterusnya. Okay. Kalau kita tambah lagi satu, contohnya kita nak dapat karakter yang pertama dan keempat. Kalau kita run benda ni, kita akan dapat position karakter yang pertama, tag, tapi yang ni adalah 4 karakter selepas dan termasuk diri dia lah. 1, 2, 3, 4. Okey. Itulah contoh-contoh string function dan banyak lagi lah sebenarnya. Okay, I think the most important part function saya rasa adalah date function lah. Okay. Sekarang saya pakai table lain untuk kita buat analisis lah. Okay. Sekarang kita pergi table order. Oh, sorry. Kena run ni. Okay, sekarang kita ada table order. So kita ada order number, order date, keluarga date, ship date, shape 3603. Okay, ni nak custom number lah. Okay, kalau kita nak buat, sekarang kita nak tahu okay, daripada order date kita nak tambah 10 hari. Bila tambah 10 hari, kita just guna keyword interval, kita add name, add date, dan kita akan buat interval 10 hari. So kalau sekarang order date adalah 2003 bulan 1 hari bulan 6, kita akan tambah 10 hari contohnya. For what reason lah, kita kata. So the next date akan jadi 10 hari. So kita akan tambah. Kalau kita tolak 10 hari kat sini, dia akan backdated 10 hari contohnya. Sekali lagi.
So daripada bulan 1 tadi 10 hari sebelum 6 hari bulan 1. 6. Okay. Cuba kalau kita kalau kita positif dia akan tambah ke hadapan. Kalau dia negatif dia akan basically tolak the value from the existing date. Okay. Kalau contohnya kalau kita dapatkan tarikh hari ni. Kita akan select. Kita akan dapatkan hari ni 11 hari bulan 12. Okay. Kalau nak tambah hari ni katalah saya nak tahu what next week hari apa? Berapa hari bulan pula? Dia just tambah 7 untuk dapatkan ni current next week ni lah. Okay, 12 tapi dia macam pelik sikit lah. 12 hingga 18 hari bulan is the next date lah. Okay, one of the main function kalau saya sebagai orang yang buat database dengan application ni, date diff ni adalah one of the famous function lah. Date diff, you nak tahu hari antara dua tarikh. And bila kita buat macam tu, kalau kita tengok tadi, kalau kita run ni, kita akan tengok date diff adalah keyword yang kita pakai. Date shift adalah tarikh maksudnya kita ada dua tarikh kan, begin and end. Ni adalah tarikh end. Order date adalah tarikh begin you. Dan you akan bila buat macam ni, you akan dapat berapa different between. Contohnya, you punya order date adalah 1 hari bulan 6 hari bulan 1, 6 bulan 1. Tapi you punya ship date adalah 10 hari bulan 1. Maksudnya perbezaan antara 2 hari ini adalah 4 hari. Samalah yang lain. Sorry? Kiranya kalau nanti kan contohlah tarikh kita berubah macam next day macam tu kan. So yang beza tarikh order tu kan dia berubah-ubah 4 hari, 2 hari, 1 hari dia macam akan, tu. Setiap kali kita run tu dia akan berubahlah hari. Contohnya Berdasarkan yang kita ni lah ke berdasarkan tarikh yang kita dah tulis kat situ? Berdasarkan tarikh yang kita bagi kat sini. Okay. Contohnya order date katalah order date 1 hari bulan 6 kan. Sekarang 4 kan. Okay, kata kita ship date. Kata kita nak tambah ship date dia. Kita buat manual je lah basically. 2003 tapi order date 6 bulan 1 tapi nak hantar bulan 10 lah kata. Punya lambat nak deliver kan. Lepas tu kita tengok bila kita run ni kita akan tengok berapa hari perbezaan ship date dia. Kita dapat kita basically you tengok atas ni lah 263 hari 68 hari. So perbezaan antara hari yang kita paskan dengan order date lah. Tu macam mana kita nak tahu different date dia. Contohnya kalau kita combine tadi contohnya daripada tadi kan order ID dah 2003 kan. Okey, katakanlah apa perbezaan order date ni dengan current date which is pada hari ini, which is hari ini 2021 kan. Kalau kita run benda ni kita akan dapat basically dah 6,000 hari perbezaan antara hari ini end date dia dengan order date dia which is 2013 hari tu. Kita dapat. Ni selalunya orang buat analisis based on saya punya experience. Dia buat analisis nak tengok siapa contohnya merchant atau seller yang selalu deliver lambat. Contohnya kita ada time frame daripada order sampai ship selalunya seminggu. Kalau ada macam order, kalau ada seller yang macam buat sampai 2 minggu ke apa ke, kita boleh investigate lah further kenapa ada isu apa. Tu selalu analisis yang kita buat lah selalunya kalau buat dalam merchant punya environment. So kalau kita nak macam tarikh sekarang kita bubuh kat situ current date lah. Current date lah, current date sekarang. Ni macam kita tak ada sebab macam tu lah kalau macam kat kilang kan macam kadang-kadang kan shipment lambat. Lepas tu kita pun tak tahu siapa yang lambat kan. So bila kita tengok tarikh tu dia ni lambat berapa hari. So itu je lah kita
letaklah current date yang tarikh yang sepatutnya. Current date ni kita tak hari ni lah, which is current date lah. Contohnya ship date lah. Dia kata saya dah ada deliver dah, berapa hari tarikh, bagi tarikh, buka tarikh sini, lepas tu kita kira current date lah. Bila kita run ni, kita akan dapat lah perbezaan antara hari ni dengan tarikh yang dia kata dia deliver hari tu. Okay, faham. Okay. Yang ni yang standard lah. Kalau kita run day month ni, kita just dapatkan tarikh bahagian day, bahagian kalau kita month ni, nampak tak? 6. Okay, 6 hari bulan adalah 6 hari bulan. Kalau kita run month pula, dia akan hanya dapatkan bulan tu lah. Ni bulan 1. Kalau year, dia akan dapatkan year. Selalunya benda-benda ni kita based on saya punya experience, dia digunakan untuk data warehouse. That is another story lah, which is kita buat analysis specifically. Contohnya kita nak tahu performance on specific year, kita akan gunakan year function. Contohnya kita nak tahu performance pada bulan tu. Contohnya pada tahun 2020, contohnya bulan 12 kita nak buat analysis kan. So kita nak compare analysis 2020 dengan analysis 2021, which is kita buat compare December dengan December. Tu kita guna function ni lah untuk dapatkan specifically. Ataupun contohnya kita yang tarikh terdekat ni adalah Christmas. Kita nak tahu atau kita nak tengok analisis dalam sebulan tu dekat mana orang spending more, lebih banyak spending. Contohnya pada kita punya experience, dia punya one of analysis yang kita pernah buat adalah kita tengok spending dalam sebulan tu, dia macam selepas tarikh gaji, which is 24 sampai 5th tu macam orang banyak berbelanja. Lepas tu dah slow, by tengah bulan dah slow, by next month tu the same, almost similar range juga, 20 lebih, 25 sampai sampai macam 5 bulan pun orang dah slow spending. So that is the pattern, atau kita nampak pattern macam mana orang behave. Contoh that's the thing lah. Okay. Kita boleh juga guna tarikh. Kita guna function last day. Last day ni adalah nak tarikh terakhir lah. Contohnya okay, order kita bulan 1. Bulan 1 ni berapa bulan? Last day dia berapa bulan? 31. Kalau standard kita tahu senang lah, macam bulan-bulan yang standard macam Januari, and kecuali bulan Februari, kita tahulah memang bulan ni setiap bulan dia adalah 31 hari bulan, 31 atau 30 hari bulan. Tapi ni selalu diguna, dia tricky bila kita nak dapatkan bulan Februari because bulan Februari adalah bulan lompat, tahun lompat. So kita nak tahu berapa. Macam dalam kes ni, cuba dengar 28 adalah tarikh terakhir pada bulan 2 2013. What if kalau kita nak tahu okay, tahun ni ada tahun lompat tak? Contohnya katalah okay, tahun ni 2021. Okay lah, tahun 2021 katalah kita punya tarikh is 02, katalah 03 lah. Bulan ni tahun lompat ke tak? Kita tak tahu kan. Tapi kalau kita pakai benda ni, kita akan tahu dia adalah bukan tahun lompat. So the next one should be bila nak tahun lompat, the next one. Check. Ada 29 tak? Tahun lepas tahun lompat. So kita dapat tahulah. Selalunya digunakan untuk analisis kalau dia nak buat comparison, macam contohnya dia ada satu policy macam semua order pada bulan tu mesti disettlekan pada bulan tu. Contohnya. Selalu orang pakai this function lah. Nak dapatkan bila tarikh terakhir bulan tersebut. Kita pakai function ni. Okay. The last one yang interesting adalah kita nak tahu, selain daripada kita nak tahu tarikh tu hari apa. Isnin ke, Rabu ke, Khamis ke, Jumaat ke. Kan? So kita boleh gunakan function day name. So bila kita run benda ni, kita akan dapat tarikh ni hari apa. Contohnya, kita nampak hari Rabu, hari Khamis.
Contohnya hari ni kita buat hari ni lah. Hari ni contohnya. Okay, hari ni apa? Hari ni hari sepatutnya hari ni hari Sabtu. Bulan 12. Hopefully it's Saturday. Okay, sepatutnya Saturday lah. Okay, yep. It's Saturday lah basically. Tadi kita paskan Saturday kan. So kita dapat Saturday lah. So itulah gunanya function dalam built-in function dalam MySQL. So dia ada sangat banyak function. Selalunya kalau saya personally kalau buat satu analysis atau apa, saya akan cari function yang built-in. Sebab lebih senang, lebih solid. Benda tu dah di-validate oleh community sendirilah. So you tak payah nak pening-pening, oh macam mana nak kira average ke, macam mana nak kira sum ke, macam mana nak kira median ke apa ke. Sebab selalunya function-function yang standard ni database provider tu dah ada sendiri. So kita just guna balik function tu sendiri. Function yang telah disiapkan. Okay. This is the end of demo 3. So ada question tak? Ada tak? Ni kan, kalau yang ni kan kita SQL kan. Contohlah kalau company tu dia tak guna SQL, tapi macam mana kita nak export data tu, nak tunjuk kat dia. Boleh lah, kita boleh guna Excel jugalah. Kalau nak export data daripada SQL ni. Boleh. Kita boleh guna Excel. Even Excel pun, Excel banyak, tak tahulah siapa belajar daripada siapa. Tapi selalunya if you function ni ada dalam SQL, most likely benda yang sama akan berada dalam Excel. So mungkin keyword dia lain lah. Mungkin keyword dia macam day ni, mungkin Excel akan pakai day of the week ke apa-apa. Tapi selalunya dia ada. So you boleh guna the same principle dalam SQL untuk Excel juga. Okay. Ada lagi soalan? Okay, aku assume tak ada. I think that's all. Let me check. Is there any more? Oh yeah, let me check. Okay, I think that's all for today. Basically kita dah terlajak almost half an hour actually. Sebab berhenti pukul 10. I think it's I think 1.5 jam it's good enough lah for introduction basis untuk kita punya SQL punya programming. So nanti kan yang coding yang dalam SQL tu ada slide tak macam nak tengok. Nanti saya upload ke GitHub. I will share with you guys lah later the slide as well as the code yang show dalam SQL tu nanti. Okay, so this is my email. If you have any questions, if kalau saya ada masa, saya sempat, because 2-3 minggu lepas saya ada tolong orang solve satu issue. So basically it's a voluntary basis lah. I find out dia punya problem is interesting, so I took some time lah to solve the issue lah. And this is my LinkedIn if you want to connect to professionally, my LinkedIn. And if you want to subscribe to my Substack, kat sini saya banyak menulis tentang technical issue, or sometimes saya tulis pasal my fiction, all this there. So if you're interested, please subscribe to this one. Okay, thank you very much. Terima kasih. So in general, ada soalan atau tak? Ada soalan ke tak? Tak ada lagi saya. Okay. Intan, ada apa soalan? Tak ada juga. Okay. Ijabun, ada lagi? Tak ada. Okay. Terima kasih thank you. Terima kasih banyak for coming. This is my first class online lah. I try to do. Maybe in the future akan lebih banyak lagi lah soalan-soalan. Lebih banyak kelas saya akan try to buat lah. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Thank you. No problem. Okay, bye.